Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang ke-6 akan membentangkan tajuknya berkaitan dengan Nabi Isa AS dalam Al-Quran. Slide seterusnya. Ini adalah senarai nama ahli dalam kumpulan kami, iaitu seramai 4 orang. Saya Siti Husna binti Jamil, memegang nombor metrik I19103538 dan saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu pengenalan Nabi Isa AS. Dan kemudian sahabat-sahabat saya akan menerangkan berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa AS, mukjizat dan dakwah, serta akhir sekali iaitu doa dan kesimpulan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan membentangkan bahagian yang saya akan bentangkan, iaitu pengenalan Nabi Isa AS. Sebagaimana yang kita tahu dalam Al-Quran ini, yang diceritakan berkaitan dengan kisah Nabi Isa AS bukan sahaja diceritakan berkaitan dengan perjalanan hidup seorang Nabi yang tanpa bapa, iaitu Nabi Isa AS, tetapi ia juga merangkumi berkaitan dengan ibunya, iaitu Maryam, dengan Allah SWT dan Jibril. Selain itu, cara bagaimana Maryam berhadapan dengan kaumnya dan bagaimana Nabi Isa berhadapan dengan golongan Hawariyun dan Bani Israel serta ahli kitab. Nama Nabi Isa AS ini disebut dalam Al-Quran adalah sebanyak 25 kali dan bilangan ini juga sama dengan bilangan yang disebutkan nama Nabi Adam AS yang disebutkan dalam Al-Quran, iaitu sebanyak 25 kali. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama masala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Yang difahamkan dalam ayat ini yang berkaitan dengan penciptaan Nabi Isa AS ini sama dengan ciptaan Nabi Adam AS, yang mana kedua-duanya diciptakan tanpa seorang bapa, iaitu sama mulianya di sisi Allah Ta'ala. Dan apa-apa perkara yang Allah hendak jadikan satu-satu perkara, nak jadikan satu-satu benda itu, jika Allah menghendaki, maka jadilah ia, kun fayakun. Slide seterusnya. Nabi Isa merupakan Nabi dan Rasul yang ke-25 daripada yang ke-24 daripada 25 Rasul yang patut kita imani, iaitu kalau lihat dalam rukun iman, iaitu rukun yang ke-4. Dan Nabi Isa merupakan Nabi terakhir dalam golongan Bani Israel. Ini diangkat oleh Allah SWT ke langit. Dan berkaitan dengan diangkatnya Nabi Isa AS ke langit ini disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 55. Dan pergi kepada maksud Al-Masih pada Nabi Isa AS ini, dia daripada bahasa Ibrani, ia membawa maksud yang diberkati, manakala daripada bahasa Arab ia membawa maksud orang yang sering melakukan perjalanan besar di bumi, atau juga bermaksud jika seseorang itu jika sapu penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah SWT. Al-Masih ini juga membawa maksud kebenaran. Dan menurut Muhammad Abu Zahra dalam Zahra At-Tafasir, menjelaskan bahawa digelarkan Isa AS berbinkan Maryam ini adalah untuk ditujukan dan atau disandarkan kepada ibunya, iaitu Maryam, dan ini juga bertujuan sama untuk memberi respon kepada orang ataupun golongan yang mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Walhal malaikat telah memberitahu Maryam ini bahawa Maryam ini akan melahirkan seorang putera atau seorang anak tanpa bapa.
Okey, itu mungkin saja. Sekian daripada saya. Saya serahkan kepada sahabat seterusnya untuk bentang. Saya Nur Anusyairah binti Rosli, nombor matrik I19103511. Okey, seterusnya saya akan sambung pada subtopik yang seterusnya iaitu kelahiran Nabi Isa AS. Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa AS ini telah dilahirkan di bawah sebatang pokok tamar kurma yang mana di suatu tempat yang diberi nama Bethlehem ataupun Baitul Lahm di Palestin. Kelahiran Isa ni dianggap sebagai ajaib. Ada diceritakan dalam beberapa Al-Quran. Dalam cerita Islam disebutkan bahawa datang malaikat berjumpa dengan Siti Maryam untuk mengkhabarkan berita tentang dia akan segera melahirkan seorang putera. Kemudian Maryam ini terkejut dan menjawab kepada malaikat bahawa dia tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Kemudian Jibril menjawab dalam surah Maryam ayat 21, demikianlah Tuhanmu itu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Maha suci dia, dia telah menetapkan sesuatu, maka dia hanya akan berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Ini ayat surah Maryam ayat yang ke-35. Dalam surah Al-Imran ayat yang ke-45, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Maksudnya, ingatlah ketika malaikat berkata, wahai Maryam, bahawasanya Allah memberikan khabar yang menggembirakanmu, yang mengurniakan seorang anak yang engkau akan kandungkan semata-mata dengan kalimah daripada Allah. Nama anak itu Al-Masih Isa ibni Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan ia juga dari orang-orang yang didampingkan diberi kemuliaan di sisi Allah. Pada ayat ini Allah SWT melalui malaikat memberitahu bahawa Allah memberi khabar gembira kepada Maryam dengan mengurniakan seorang anak yang akan dikandungkan oleh Siti Maryam. Okay. Seterusnya dalam surah Maryam ayat yang ke-23 diceritakan tentang kelahiran Nabi Isa AS. Ayatnya ialah فأجاءها المخاض إلى الجزء النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. Maksudnya, ketika ia hendak bersalin, maka sakit beranak itu memaksanya pergi bersandar ke bangkai sebatang pohon tamar iaitu kurma. Ia berkata, alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini dan menjadilah aku sesuatu yang dilupakan orang dan tidak dikenang-kenang. Pada ayat ini, Maryam merasa sakit ketika ingin beranak. Kemudian turunlah ayat pada ayat yang surah ke-24. Next slide. Allah SWT menenangkan Maryam dengan berfirman dalam surah Maryam ayat yang ke-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fanadaha min tahtiha alla takhzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Maksudnya, lalu ia diseru dari sebelah bawahnya, janganlah engkau berduka cita wahai Maryam. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan di bawahmu sebatang anak sungai. Allah sambungan firman Allah SWT pada ayat yang ke-25. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Maksudnya,
Dan gegarlah ke arahmu batang pohon tamar itu supaya gugur kepadamu buah tamar yang masak. Pada ayat ini, Allah SWT menyuruh kepada Siti Maryam untuk menggegarkan sebatang pohon tamar untuk supaya gugur buah tamar kepada Siti Maryam. Kemudian Allah SWT menyuruh Maryam untuk memakan kurma pada ayat yang ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli washrabi waqarri aynan fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuni inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Maksudnya, maka makanlah dan minumlah serta bertenanglah hati dari segala yang merunsingkan. Kemudian kalau engkau melihat seseorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku bernazar dan membisu kerana Allah Ar-Rahman. Setelah aku menyatakan yang demikian, maka aku tidak akan berkata-kata kepada sesiapa pun dari kalangan manusia pada hari ini. Pada ayat ini, Allah SWT menyuruh Siti Maryam untuk makan dan minum serta bertenang hati daripada segala yang dirusingkan oleh Maryam. Jadi pada surah Maryam ini diceritakan tentang bagaimana kelahiran Nabi Isa AS ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa AS. Seterusnya saya akan berikan kepada kawan saya yang seterusnya. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Ashira bin Yazni. Nama metrik I191034666. Okey, kita akan pergi kepada pembentangan saya, iaitu Mukjizat Nabi Isa AS dalam Al-Quran dan dakwah Nabi Isa terhadap kaumnya. Seperti yang diketahui, Nabi Isa AS merupakan anak lelaki kepada Maryam berketurunan Nabi Daud AS, dan Nabi Isa AS juga adalah antara salah satu daripada 5 Nabi dan Rasul yang Ulul Azmi. Ulul Azmi dikenali antara Nabi yang telah diberikan keistimewaan kerana kesabaran atau keteguhan hati luar biasa dalam mengembangkan risalah Allah SWT kepada umatnya. Oleh itu, terdapat beberapa mukjizat atau keistimewaan Nabi Isa AS yang luar biasa yang telah diberikan oleh Allah kepada baginda. Berikut adalah mukjizat Nabi Isa AS yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama, iaitu Nabi Isa AS mampu berbicara ketika masih bayi, di mana Allah SWT telah memberikan kemampuan kepada Nabi Isa AS untuk berbicara ketika masih berumur beberapa jam setelah kelahirannya di dunia ini. Oleh itu, Nabi Isa AS sewaktu masih bayi, baginda sudah mampu berbicara dengan lancar untuk memperkenalkan dirinya kepada umat sekitar, umat yang berada di sekitar itu pada masa itu. Hal ini telah diterangkan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 30, iaitu qala inni Abdullahi atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Bermaksud sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab iaitu Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Mukjizat ini telah dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Isa AS untuk melindungi, membersihkan nama dan menjaga kesucian dan kehormatan ibunya Siti Maryam daripada fitnah dan tuduhan zina yang telah dilontarkan oleh kaumnya. Dengan adanya mukjizat tersebut, kesucian Siti Maryam yang telah melahirkan Nabi Isa tanpa ayah dapat dilindungi. Okey, antara kalimat yang pertama diucapkan oleh Nabi Isa AS adalah menyucikan zat Allah SWT dan membersihkannya dari sifat beranak pinak. Kemudian dapat memperkukuhkan bahawa diri baginda sebagai seorang hamba Allah. Dan seterusnya kita akan pergi kepada mukjizat yang kedua, iaitu kitab Injil, iaitu berdasarkan surah yang sama, iaitu surah Maryam ayat 30. Allah SWT berfirman, atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Bermaksud dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Berdasarkan surah Al-Maryam ayat 30. Di sini kita dapat dijelaskan bahawa Nabi Isa AS telah diberikan kitab Injil sebagai hujah atas kenabiannya, dan diterangkan juga oleh Ibn Katsir dalam kitab jilidnya 2
Titik dua, bahawa Nabi Isa AS menghafal kitab Taurat dan Injil yang telah diturunkan kepadanya dengan baik. Okey, seterusnya mukjizat yang ketiga pula adalah Nabi Isa AS telah menciptakan burung dari tanah liat, di mana mukjizat ini telah disaksikan oleh umat pada masa itu atas izin Allah SWT. Dan mukjizat ini juga telah disebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 110 dan surah Ali Imran ayat 49, di mana Allah telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 110, kita dapat lihat dari slide ya. Dan ayat tersebut bermaksud, dan ingatlah pula di waktu kamu membentuk dari tanah suatu bentuk yang berupa burung dengan izinku. Kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung yang sebenarnya dengan seizinku. Al-Ma'idah 110. Kemudian ia juga dapat diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 49. Kita boleh lihat dekat slide juga ya. Dan ayat tersebut bermaksud, dan sebagai Rasul kepada Bani Israel yang berkata kepada mereka, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa suatu tanda, iaitu mukjizat dari Tuhanmu, iaitu aku membuat untuk kamu dari tanah berbentuk burung, dan kemudian aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah. Peristiwa ini ia berlaku apabila Nabi Isa AS membuat sebuah patung berupa seekor burung. Kemudian baginda meniup patung tersebut dan setermata patung itu menjadi burung yang sebenar, burung yang hidup dan dapat terbang dengan izin Allah SWT. Hal ini telah dijadikan untuknya sebagai mukjizat untuk menunjukkan bahawa baginda ni adalah diutuskan oleh Allah SWT kepada mereka. Okey, seterusnya mukjizat Nabi Isa AS yang keempat adalah baginda dapat menyembuhkan orang yang sakit dan buta. Mukjizat ini telah disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 119, iaitu watubri'u al-akmah wa abrasai bi'izni. Bermaksud, dan ingatlah di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizinku, iaitu sopak itu adalah kusta. Hal ini juga ditemukan dalam surah Ali Imran ayat 49. Boleh tengok di slide. Ia bermaksud, dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit sopak, iaitu kusta. Okey, berdasarkan ayat di atas, ayat Quran di atas, menurut suatu pendapat yang dimaksudkan dengan Al-Akmah ialah orang yang dapat melihat pada siang hari tetapi pada malam hari tidak dapat melihat. Kemudian menurut pendapat yang lain pula adalah sebaliknya. Dan menurut pendapat yang lainnya pula, iaitu orang yang buta pada ketika malam hari. Sedangkan menurut pendapat yang lainnya lagi, iaitu orang yang rabun. Dan menurut pendapat yang lain pula, ia dimaksudkan dengan Al-Akmah itu ialah orang yang buta sejak lahirnya. Pendapat yang terakhir ini adalah lebih dekat dengan kebenaran. Hal ini lebih jelas menunjukkan bahawa kemujizatannya adalah lebih kuat. Selain itu, yang dimaksudkan dengan Al-Abras pula adalah penyakit sopak atau dikenali kusta. Oleh itu, dapat dijelaskan bahawa mukjizat Nabi Isa AS mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan dapat menyembuhkan orang yang terkena kusta. Namun ini semua terjadi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, slide seterusnya adalah mukjizat Nabi Isa AS yang kelima, iaitu menghidupkan orang yang mati. Di mana Nabi Isa AS juga dikurniakan mukjizat yang mampu menghidupkan orang mati atau telah meninggalkan dunia. Hal ini dapat diterangkan di dalam Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 49 dan Al-Ma'idah ayat 110. Firman Allah SWT dalam Ali Imran ayat 49, iaitu wa ahyil mauta biiznillah. Ia bermaksud dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Dan ia juga dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah ayat 110, iaitu wa istukhrijul mauta biizni. Yang bermaksud dan ingatlah
di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dalam Al-Ma'idah ayat 110. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahawa Nabi Isa AS di masanya terkenal dengan ilmu ketabiban dan ilmu biologi, di mana maka Nabi Isa AS datang kepada mereka dengan membawa mukjizat-mukjizat yang tiada jalan pun untuk bagi seorang manusia biasa pun untuk dapat menirunya kecuali dengan izin Allah. Hari ini tidak mungkin seorang tabib yang biasa mampu menghidupkan orang yang telah mati atau menyembuhkan orang yang buta dan yang berpenyakit sopak, serta dapat membangkitkan orang yang telah dikuburkan yang sepatutnya dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat nanti, yakni hari pembalasan. Okey, seterusnya adalah mukjizat yang keenam. Adalah Nabi Isa AS mengetahui setiap rahsia berdasarkan surah Ali Imran ayat 49. Firman Allah SWT iaitu wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakiruna fi yunabbiukum. Ia bermaksud dan aku kabarkan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu adalah suatu tanda kebenaran kerasulanku bagimu jika kamu sungguh-sungguh beriman. Di sini dapat dijelaskan bahawa baginda ni dia dapat menceritakan kepada kaumnya apa yang dimakan oleh seseorang di antara kalian sekarang dan apa yang disimpan olehnya di rumahnya untuk keesokan harinya. Selain itu, Allah SWT juga menganugerahkan Nabi Isa mukjizat untuk dapat mengetahui rahsia orang lain, di mana Al-Quran menyatakan peranan Allah SWT dalam kemampuan Nabi Isa mengetahui rahsia tersebut. Dalam hal yang sama dijelaskan dalam surah Al-Jin ayat 26 sehingga 27. Ayat tersebut dapat dilihat di slide ya. Okey, bermaksud dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diredoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga iaitu malaikat di muka dan di belakangnya. Okey, itu sahaja. Selain itu juga Nabi Isa AS dapat mengetahui rahsia yang telah disimpan setiap rumahnya pada masanya dan lebih pengetahuan lebih daripada manusia biasa. Oleh itu, Nabi Isa dapat mengetahui apa yang dimakan atau apa yang disimpan di rumah orang lain tanpa melihat secara langsung, dan semuanya atas izin Allah SWT. Okey, sekali mukjizat Nabi Isa AS yang terakhir adalah iaitu menurunkan makanan dari langit, di mana mukjizat Nabi Isa berikutnya yakni turunnya makanan daripada langit. Hal ini terjadi ketika para pengikutnya yakni kaum Hawariyun yang kehabisan bekal makanan. Lalu mereka meminta kepada Nabi Isa agar berdoa kepada Tuhannya untuk mendatangkan makanan ini. Hal ini dapat kita lihat dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah 112 dan sehingga 115, dapat lihat dalam slide ya. Yang bermaksud, ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa berkata, "Hai Isa putera Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa pun menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika betul-betul kalian orang yang beriman." Mereka menjawab, "Kami ingin makan hidangan itu dan supaya tentaran hati kami dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami dan kami akan menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu." Isa putera Maryam berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami.
iaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kepada kami dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepada kalian. Barang siapa yang kafir di antara kalian sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan seksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seseorang pun di antara umat manusia. Al-Maidah ayat 112 hingga 115. Inilah kisah Al-Maidah atau hidangan. Yang nama surah ini dikaitkan dengannya kerana itu disebut surah Al-Maidah. Hidangan ini merupakan salah satu daripada anugerah Allah yang berikan kepada hamba dan rasulnya, iaitu Nabi Isa AS, ketika dia memperkenankan doanya agar yang memohon agar diturunkan hidangan daripada langit. Maka Allah SWT menurunkannya sebagai mukjizat yang cemerlang sebagai dan hujah yang nyata. Sebelum lanjut kepada dakwah Nabi Isa AS terhadap kaumnya, suka untuk saya menerangkan golongan Hawariyun, Al-Hawariyun. Golongan Al-Hawariyun menurut suatu pendapat, mereka adalah golongan orang yang bertubuh pendek, dan menurut pendapat yang lain pula dinamakan Hawariyin kerana pakaian yang selalu mereka kenakan berwarna putih. Seterusnya, menurut pendapat yang lainnya lagi, mereka adalah para pemburu. Dan menurut pendapat yang sahih, Hawari bermaksud ialah penolong, seperti mana disebutkan dalam kitab Sahihain. Slide seterusnya, kita akan pergi kepada bahagian dakwah Nabi Isa AS terhadap kaumnya. Bermulanya dakwah Nabi Isa AS terhadap kaumnya, iaitu Bani Israel yang berbangsa Yahudi selepas kewafatan Nabi Musa AS. Yahudi dikenali sebagai bangsa yang bersifat degil dan melampau dalam kekufurannya terhadap kebenaran. Bangsa Yahudi juga gemar meremehkan orang lain dan merendahkan kedudukan para ilmuwan, sehingga mereka banyak membunuh nabi-nabi dan rasul yang telah diutuskan kepada mereka, termasuklah Nabi Isa AS. Selain itu, diutuskan Nabi Isa AS kepada Bani Israel kerana selepas kewafatan Nabi Musa AS banyak berlaku penyelewengan, iaitu menyelewengkan kitab Taurat dengan mengubah syariat Musa AS, seperti menghalalkan apa yang telah diharamkan, menukuk tambah hukum hakam, serta menukarkan hari Sabtu untuk berseronok, sehingga wujudnya berbagai-bagai perkara khurafat dan kebatilan di antara kalangan mereka. Seterusnya, dakwah Nabi Isa AS juga mendapat tentangan yang keras daripada kaumnya, iaitu kaum Bani Israel atau kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 82, ayat tersebut kita dapat lihat di slide. Ia bermaksud sesungguhnya kamu mendapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Dan demikian itu disebabkan kerana di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga, kerana sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Di sini dapat dijelaskan bahawa dakwah Nabi Isa AS mendapat tentangan yang keras daripada kaumnya sendiri, sehingga menuduh baginda adalah tukang sihir dan nabi palsu. Walau bagaimanapun, masih terdapat sekelompok yang mengikuti ajaran baginda, dan dalam Al-Quran di atas juga memuji sekelompok pengadu ajaran Nabi Isa atas keberhasilan pendeta-pendeta maupun rahib-rahib mereka yang menjalankan ajaran Nabi Isa AS dengan baik, serta mereka menjalankan salah satunya dengan tidak menyombongkan diri. Okey, seterusnya, antara dakwah yang penting kepada Nabi Isa AS adalah
mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT dan Rasul, iaitu dengan menolak dakwaan atau persakaan yang mengatakan Nabi Isa AS adalah anak Tuhan kerana tanpa bapa atau sebagai Tuhan. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 72. Ayat tersebut dapat dilihat di slide. Ia bermaksud sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih, putera Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa yang bersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan syurga baginya dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Oleh itu Nabi Isa AS telah ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel. Akhir sekali kita pergi kepada tugas utamanya, iaitu dakwah tauhid. Yang pertama adalah mengajak kaum Bani Israel tersebut untuk menyembah Allah SWT berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 50 sehingga 51. Ayat tersebut dapat dilihat di slide ya. Maksudnya, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah ialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Oleh itu beribadahlah kamu kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Di sini dapat dijelaskan bahawa diharuskan bagi mereka untuk menyembah Allah, tunduk dan patuh kepadanya. Yang kedua pula adalah meyakinkan tentang kebangkitan semula, di mana Nabi Isa AS telah memperingati setiap kaumnya bahawa hari kebangkitan itu benar-benar ada. Yang ketiga pula adalah menyeru kepada pengibadatan, di mana iaitu solat dan zakat, terutamanya kepada golongan kaya bagi membantu dan meringankan beban golongan fakir miskin. Yang terakhir iaitu yang keempat adalah menyeru supaya berakhlak mulia, terutamanya berbuat baik kepada ibu bapa, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maryam. Di situ kita dapat lihat di slide yang bermaksud dan berbakti kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dalam firman Allah Ta'ala di atas jelaslah menunjukkan baginda menyuruh kaumnya agar sentiasa berbakti kepada orang tua, tidak sombong dan terkabur di atas muka bumi Allah ini. Dan baginda juga mengingatkan kaumnya agar menjauhi sifat munafik, tamak dan gila pujian. Begitu juga baginda turut mengingatkan mereka supaya menjauhi sifat rakus terhadap kekayaan dunia, serta Nabi Isa AS juga telah memperingati kaumnya bahawa akan muncul Nabi yang bukan daripada kaum mereka kerana mereka mensia-siakan Nabi kaum mereka sendiri. Okey, selesai pembatangan daripada saya, dan pembatangan seterusnya akan disambungkan oleh sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nurul Husna binti Abdul Razak, nombor KI 1910358. Saya akan menyambung semula pembentangan dengan subtopik saya, iaitu doa Nabi Isa. Di dalam hal rezeki, Al-Quran telah mengisahkan sebuah cerita tentang Nabi Isa yang berdoa kepada Allah SWT agar diberikan rezeki yang melimpah. Kisah itu telah tertulis dalam surah Al-Ma'idah ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Isa bin Maryam, Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas samaa'i takunu lana 'iidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang bermaksud, Isa putera Maryam telah berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, iaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Dari buku kisah para Nabi dan Rasul telah diterbitkan oleh Pustaka Al-Sunnah, kisah itu telah bermula ketika Nabi Isa telah memerintahkan Hawariyun dan umatnya untuk berpuasa selama 30 hari. Setelah selesai berpuasa, mereka meminta kepada Nabi Isa agar diturunkan hidangan bagi mereka
sebagai bukti bahawa Allah Subhanahu Taala telah menerima puasa yang telah dilakukan oleh mereka dan hati mereka akan menjadi tenang. Nabi Isa kemudian telah memenuhi permintaan tersebut sebagai bentuk perayaan bagi mereka. Dikisahkan pada ketika itu, umat dari berbagai usia dan status sosial telah berkumpul untuk menunggu agar permintaan mereka dikabulkan. Nabi Isa sempat menasihati mereka agar mereka terus bertakwa kepada Allah Subhanahu Taala jika memang mereka benar-benar orang yang beriman. Namun mereka tetap bersikukuh meminta hidangan tersebut. Selanjutnya, dengan air mata yang bercucuran membasahi wajah baginda, Nabi Isa pun berdoa memohon agar permintaan umatnya dikabulkan. Doa Nabi Isa pun telah dijawab dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Taala dengan menurunkan hidangan dari langit, dan umat Nabi Isa ketika melihat akan hal tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Hidangan turun dari langit melalui sela-sela di antara dua awan. Kemudian, hidangan tersebut sedikit demi sedikit mulai mendekat ke arah mereka. Pada waktu yang bersamaan, Nabi Isa mengangkat tangan berdoa semoga itu merupakan nikmat Allah Subhanahu Taala, bukan azab yang datang daripadanya. Ketika hidangan sampai di hadapan Nabi Isa dan kaumnya, Nabi Isa berdiri lalu berkata dengan menyebut nama Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Sementara itu juga Allah telah berfirman bagi orang kafir setelah turunnya hidangan tersebut, Allah akan mengazabkannya. Allah telah berfirman yang bermaksud, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa yang kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seseorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Surah Al-Ma'idah ayat 115. Oleh kerana itu, bagi setiap muslim yang berharap akan limpahan rezeki yang datang daripada Allah, disarankan untuk membiasakan diri membaca doa yang telah dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Sekian daripada saya. Terima kasih.